Ini yang saya rasa, sebab saya perunicah rumah tangga. Saya jumpa banyak pasangan yang bercerai hujung usia. Bukan saya nak sebut puncanya semata-mata itu. Tetapi saya rasa macam saya kata, puan Hajah, makcik jaga solat, jaga ustazah. Baca Quran seminggu sekali khatam ustazah, alhamdulillah baiknya. Makcik ada banyak sebab untuk masuk syurga Allah. Tapi jika tak dapat redha suami, agak-agak boleh masuk tak syurga Allah? Makcik cakap kasar dengan suami, cakap depan saya dengan suami cakap kasar. Dah tua dah, kita ni dah nak mati, istighfar lah. Awak nak manja-manja lagi. Suami cakap salah ke ustazah, saya nak manja. Saya tengok elok dia manjakan cucu. Elok. Saya tak dapat dah. Nampak je saya ni tua ustazah, tapi dalam muda lagi. Banyak masalah rumah tangga orang tua datang, isu tu je. Dia saya tengok dengan, kalau anak balik, cucu balik, dia gagah ustazah, muda isteri saya. Boleh masak macam-macam. Tapi kalau dengan saya ulang yang sama, dia suruh sabar ya tok. Makanlah apa yang ada. Macam tu kan. Saya ada jumpa orang lelaki kan, dah tua umur 60 ke 70 lebih, duduk sorang-sorang kat rumah. Saya kata, pakcik kenapa isteri dah tak ada ke? Ada ustazah, ada rumah anak. Dah berapa lama tak balik? Dah berbulan-bulan. Kat sana ada cucu. Saya nak duduk sini sebab dekat dengan surau. Ketar-ketar dah bercakap. Saya kata, ya Allah, kalaulah dapat sampaikan pada isterinya, kerana selamanya gudang pahala terbesar seorang wanita kalau dah bernikah suaminya. Kalau dia rasa melalui solat, melalui puasa, melalui apa? Sedekah, memang semua tu pahala yang sangat besar. Tapi Nabi SAW bersabda, dan ia hadis yang sahih, jika dibenarkan manusia boleh sujud kepada manusia, nescaya aku akan memerintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Sujud dia bukan sembah hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, bukan sembah. Maksud sujud adalah pergerakan, perbuatan sujud tu, tunduk sujud tu. Kalau orang orang Jepun, dia kan rukuk. Bila dia nak hormat orang kan dia buat pergerakan rukuk. Dia tunduk sampai rukuk, rendah macam rukuk. Tapi Nabi sebut, jika dibenarkan seseorang manusia boleh sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita supaya sujud kepada suami. Bukan semata-mata kerana memuliakan suami, tapi nak sebutnya, subhanallah, pintu syurga yang antara paling luas, paling utama seorang wanita adalah melalui suaminya. Ustazah, kalau dapat suami macam ustazah, okey lah. Tak dapatnya makcik ni suami pun tak apa-apa, tak layak jadi suami macam tu kan. Saya semua ustazah, bak didik anak saya, bak ingatkan baca almu saya. Kalau saya tak ingatkan, tak ada orang tua tu baca almu. Memang diuji sungguh. Kalau dapat suami yang baik, alhamdulillah, ketaatan itu lebih mudah. Tetapi hebatnya seorang wanita diuji dengan suami yang buruk akhlaknya, tetapi masih mampu berbakti. Level dia jauh lebih tinggi daripada wanita yang suaminya baik. Tapi bagaimana ya Asiah, isteri kepada Firaun? Kita suami kita tak sampai tahap Firaun kot ya. Tak tahulah, na'udzubillah, Firaun tu sejahat-jahat manusia lah. Subhanallah, itu yang saya nak beri penekanan sikit, tuan-puan dimati Allah sekalian. Oh, dah dapat notis. Okey. Ustaz Azmi pun ada belakang tu, saya dah faham dah. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila di usia emas, sebab saya tengok ramai warga emas, kita akan diuji dengan rasa panas dengan pasangan. Dia punya rasa nak marah tu lagi rasa membahang daripada waktu muda. Ada je benda yang tak kena dengan orang tua tu. Saya bukan suka sebut ayat tu. Biasanya kalau dah mula panas, dia sebut orang tua. Saya tanya, orang tua mana puan? Suami saya. Kenapa tak sebut elok-elok? Dah memang tua. Dah puan tak tua ke? Kan? Masya Allah. Bermaksud Allah nak beri kita lebih pahala sabar di hujung usia. Jangan yang sedih. Perhatikan ayat ni. Sepanjang perkahwinan, kita isteri yang baik, tetapi mati dalam keadaan isteri yang derhaka, itu paling takut.
Daripada awal kahwin boleh sabar, boleh ni, tapi di hujung perkahwinan dan saat kita mati, kita bimbang, kita mati dalam keadaan menjadi bukan isteri yang salihah. Masya Allah. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, hadis sahih tuan-puan sekalian, wanita itu boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Maksudnya pintu syurga ada berapa? 8. Itu hadis Nabi. Hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa setelah ambil wuduk, kemudian dia baca doa wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Nabi menyebutkan akan terbuka baginya 8 pintu syurga. Jadi ulama mengatakan pintu syurga ada 8. Dan Allah melalui hadis Nabi menyebutkan wanita itu boleh masuk ke pintu syurga yang mana-mana pintu syurga dia nak masuk. Dia nak masuk pintu sabar, dia nak masuk pintu puasa, dia nak masuk pintu solat, pintu sedekah. Ada banyak pintu-pintu syurga. Dia boleh pilih mana-mana. Dengan 4, dengan syarat 4. Bukannya ustazah, saya 3, okey, 1 boleh tak? Tak. 4 ini package. Mesti dengan keempat-empatnya. Pertama apa? Yang pertama apa? Ini tentang kita ni, muslimat sekalian. Yang pertama dia menjaga salat. Kedua dia menjaga puasa. Ketiga dia menjaga maruah, menjaga aurat, menjaga dirinya, maruahnya, menjaga pergaulannya. Kemudian yang keempat, dia mentaati suaminya. Bukan taat membuta tuli ya. Suami suruh yang haram wajib ingkar. Dia mentaati, dia menghormati suaminya. Antara 4 ni mana paling payah? Yang keempat, betul tak? Solat, insya-Allah muslimat rajin solat. Puasa, muslimat paling kuat puasa. Yang ketiga, jaga maruah, jaga aurat, semua muslimat jaga, subhanallah. Tapi yang keempat ini menguji kita sampai nafas akhir kita, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam berjuang. Walaupun mungkin kita tak nampak hasilnya, tetapi insya-Allah kita akan berbahagia dengan hasil di akhirat kelak. Bila Allah jemput kamu siapa? Ya Allah, rupanya kita. Pilihlah, masuklah ke dalam syurgaku daripada mana-mana pintu. Masya Allah, masa itulah kita akan rasa berbaloi diuji Allah ketika di dunia dahulu.